Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sambung Pahang kertas 2 set 1. Soalan nombor 1. Okay, kertas 2. Soalan nombor 1-nya, Raja menunjukkan hasil keputusan eksperimen bagi mengkaji hukum gerakan Newton kedua. Okay, hukum gerakan Newton kedua ni berkaitan dengan formula resultant force. Lemak, saya ingat pula. Sama dengan M darat dengan A. Saya ingat kot ni pula. Aduh, macam-macam. Tulis balik. Okay, resultant force, daya paduan adalah hasil hasil darab atau produk jisim dan pecutan. Okay, ini grafnya. Graf pecutan melawan dengan satu per jisim. Kita tahu hubungan antara pecutan dengan jisim, semakin bertambah jisim, semakin berkurang pecutan. Satu objek yang jisimnya besar, pecutannya rendah. Itu ditunjukkan oleh graf dalam rajah 1. Nyatakan hukum gerakan Newton kedua. Okey, dalam bentuk ayatnya, hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum iaitu mv minus mu. Ini perubahan momentum. Kalau kadar bermaksud kita bahagi dengan masa. Berkadar terus dengan daya. Berkadar terus dengan daya iaitu F. Inilah formula yang dimaksudkan berdasarkan daripada definisi hukum gerakan Newton kedua. Kadar perubahan momentum iaitu bahagian sini, kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan daya. Semakin tinggi daya, semakin tinggilah kadar perubahan momentum. Okay, next. Apakah kuantiti fizik yang dimalarkan? Yang dimalarkan maksudnya tak berubah. Okay, yang tak berubah dalam kes ni adalah daya. Okay, yang berubah tu kita tengok pada graf lah kan. Kita tahu 1 per M adalah nilai MV, manipulated variable. Kita ubah-ubah. Kemudian kita dapat nilai pecutan A, iaitu nilai responding variable, RV. Okay, so kalau yang ni MV, sini RV. Menurut formula, kita tengok formula dia tadi ni, kita ada formula yang mana A adalah kita punya RV. Kemudian jisim adalah kita punya 1 over jisim tu, jisim jugalah kita punya MV. Makanya daya akan jadi CV, constant variable. Okay, itu jawapan untuk B. C, nyatakan hubungan antara pecutan dengan jisim. Yang ni saya dah cerita tadi. Pecutan dan jisim, semakin meningkat jisim objek, semakin berkurang pecutan. So berkadar songsang, berkadar songsang. Dan D, berdasarkan rajah 1, tentukan nilai songsangan 1 per M apabila pecutan A sama dengan 10. So awak tengok nilai ni, awak pergi cari dekat graf dulu, mana A sama dengan 10. Kita pun cari ni A dia, mana 10. So dah ada nilai dekat sini, ni 10 dia. So awak pun buat garis putus sampai jumpa garisan graf. Dah jumpa, tarik turun ke bawah, garis putus juga sampailah bawah, sampai awak jumpa pintasan pada paksi X. So bawah lagi. So dia lebih sikit daripada 0.4. Okay, yang ni 0.4 kat sini. So sebelah 0.4. Awak pun kena cari berapa nilai untuk satu petak kecil tu. Okay, 0.5 sampai 0.4 ni kita ada 10 petak kecil. So satu petak kecil tu adalah 0.1 bahagi dengan 10. Kita dapat bersamaan smaller scale dia 0.01. Maksud yang sebelah ni adalah nilai yang awak dah jumpa tadi adalah 0.41. 41. Dan nilai dia kita dapat 1 per M. Nilai ni 1 per M sebab sini kan, 1 per M. So soalan suruh cari apa?
Suruh cari 1/m saja. Jadi kita nyatakan teruslah. Mana tengok betul tak jawapan kita? Yes, betul. 0.41. Okay, selesai soalan nombor 1. Senang je. Soalan nombor 2, persamaan satu tindak balas nuklear. Satu tindak balas nuklear. Okay, dalam silibus ada berapa tindak balas nuklear? Ada 3. Sama ada reputan. Nombor 1, sama ada perlakuran. Fission. Satu lagi adalah pembelahan. Kita ada decay, fission dan fusion. Okay, so yang ni yang mana? Kita tengok saja gambar kita tengok je rajah 2 ni, kita dapati bahawa ada neutron is being bombarded towards uranium-235. So kita tahu dah yang ni adalah pembelahan. Satu, tu clue dia. Fission. Kedua, kita dapati uranium-235 telah menjadi, nukleusnya telah menjadi lebih kecil dan lebih ringan, iaitu 137 dan 97. Itu juga clue kepada pembelahan nuklear. Okey, apakah jenis tindak balas? Itu jawapan dia tadi, pembelahan nuklear. Okey, pembelahan. Okay, apakah jenis tindak balas? So jawapan dia sini je lah, pembelahan nukleus. Okey, B. Mengapakah uranium-235 menghasilkan dua nukleus yang lebih ringan setelah dibedil oleh neutron? Jelaskan. Okey, tadi saya dah beritahu dah. So apabila dibedil oleh neutron, okey, pakai neutron gun, nombor nukleon uranium-235 bertambah sebanyak 1. Dia daripada 235 dia jadi 236. And apparently uranium-236 adalah lebih tidak stabil. So apa jadi kepada uranium yang tak stable? Uranium-236 akan terbelah dua, mengalami pembelahan. So uranium terpecah menjadi nukleus-nukleus yang lebih ringan. So merujuk kepada ZR dan TE yang lebih ringan. Ini kita panggil pembelahan nuklear. Belah. So dia belah. Okey. So daripada pembelahan nuklear tu kita tahu ada tenaga yang dilepaskan. Kita panggil dia tenaga nuklear. Okey, hitungkan tenaga yang dibebaskan. Tenaga tu adalah tenaga nuklear. Macam mana nak cari tenaga nuklear? Einstein kata guna formula E sama dengan mc kuasa 2. Okey, M ni apa? M ni adalah cacat jisim. So cacat jisim dah diberi dah dalam soalan. Ni lah nilai M dia. Kemudian nilai C adalah halaju cahaya di dalam vacuum. Yang ni constant, nilai dia tetap. Tu nilai dia. Cuma awak kena kuasa 2 kejap lagi. Okay, M ni pastikan awak ganti dalam unit kilogram. Masalah soalan ni dia bagi awak dalam unit UJA. UJA ni adalah AMU, Atomic Mass Unit. Satu unit yang bukan dalam kilogram. Kena tukar kepada kilogram dulu. So macam mana nak tukar? Kita darab dengan nilai U. 1U sama dengan 1.6. Okay, kalau tak ingat nilai dia tu 1.6 tu, kita check dalam soalan ada tak? Kalau tak ada, kita tengok dekat muka depan. Okay, kita cari nilai U. Ni 1 UJA ni 1 U lah ni, sama dengan this much. Okay, kita copy 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So kg. Nampak? So kita gantikan dengan mendarabkan. Ambil nombor ni dulu, 0.39585 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 tutup kurungan. Lepas tu darab pula dengan nilai C, 3 darab 10 kuasa 8 tutup kurungan kuasa 2. Okay, dapatlah nilai tenaganya.
So saya jimatkan masa, saya tunjuk skema. So ni nilai cacat jisim dalam kilogram, yang ni nilai C yang dikuasa 2 kan. So ini jawapannya. Okay, unit bagi tenaga, semua jenis tenaga, tenaga elektrik ke, tenaga nuklear ke, dalam joule. Soalan ketiga. Raja menunjukkan planet Zuhrah yang mengorbit matahari. Okay, Zuhrah mana Zuhrah? Ni Zuhrah. Okay, ni Zuhrah mengorbit matahari. Ni matahari. Alright. So apa berlaku? Saya tukar warna merah. Okey, luas yang dicakupi oleh AOB. Mana AOB? AOB yang luas ni. Okey, adalah sama dengan luas COD. COD. COD yang ni. Soalan kata area ni sama dengan area ni dalam selang masa yang sama. Okey, yang ni merujuk kepada hukum hukum Kepler yang ketiga. Okay, diberi nilai R1 adalah sebanyak ini. Okay, R1 yang ni. Kemudian diberi jisim matahari is this much. Okay, soalan suruh kira apa? Nyatakan hukum fizik yang terlibat. Saya dah maklum tadi, hukum Kepler kedua. Sorry saya sebut ketiga tadi. Ketiga tu square of a orbital period is directly proportional to the cube of the orbital radius. Salah tu kan? Kedua, sorry. Kedua berkaitan dengan same time, same area. Alright. So, lagi tentukan nilai laju linear planet Zuhrah di titik X. Mana titik X? Ni titik X. So, untuk cari laju linear, kita pakai formula 2 pi r bahagi dengan T. Okay, 2 pi r bahagi dengan T. 2 tu nombor 2. Pi adalah nilai pi lah. Tekan dalam kalkulator nilai pi. Darab dengan R. R adalah the orbital radius yang sudah diberi dalam soalan. Okay, kemudian bahagi dengan T. Ada tak T? Ada tak nilai T nya? Ada tak soalan bagi T? Tak ada nilai T. Macam mana skema ni boleh dapat nilai T? Okay, ataupun kita tengok sebelah ni, guna sebarang nilai munasabah T. Macam mana boleh dapat ni Okey, mungkin ada penambahan atau pembetulan lah semasa exam Mungkin siapa-siapa yang jawab exam Pahang ni mungkin boleh komen dekat bawah. Okey, sebabnya saya pun tak pasti di mana dapat tu nilai T tu. Whether pembetulan berlaku masa exam ke, saya pun tak sure. So macam itulah ni formula untuk linear speed. Okey, masukkan sahaja. Baik, nilai soalan seterusnya, nyatakan perubahan laju linear Zuhrah apabila bergerak dari titik C ke titik D. Mana titik C nya? Titik C ke titik D. Okey, nak bergerak dari situ ke situ kan. So jawapannya bertambah. Kenapa? Kerana mendekati, berada di kawasan yang dekat dengan matahari. Sini planet akan mengorbit dengan pantas kerana dekat dengan matahari. Pada satu jarak yang jauh dari matahari, orbiting hal laju linear bagi sebuah planet tu menjadi lebih perlahan, slower. Okey, itu jawapannya. Kerana jarak CD adalah lebih besar dari jarak AB. Soalan tanya, kenapa? Kerana CD lagi jauh dari AB. Ataupun planet Zuhrah pada ketika itu dekat dengan matahari. Jawapan dia. Seterusnya, 4. Raja menunjukkan sebiji bola magnet neodymium. Neodymium ni magnet yang mempunyai kekuatan yang tinggi. Dilepaskan di atas landasan logam kuprum. Okey, ni logam kuprum. Okey. Bola magnet neodymium itu bergerak menuruni landasan dan berhenti di titik X. Oh, bila turun-turun dia stop kat sini. Okey, itu soalannya. Kenapa stop? Kerana magnet itu tertarik kepada
copper. Nyatakan hukum fizik yang terlibat. Apakah hukum fizik yang terlibat? Jawapannya hukum Lenz. Lenz law menyatakan bahawa arus mengalir pada arah yang bertentangan dengan arah daya yang menghasilkannya, kan? Lebih kurang macam tu lah. So ini Lenz law. Dia menggunakan konsep aruhan elektromagnet. Terangkan mengapa bola magnet itu berhenti di titik X. Kenapa berhenti di titik X? So itu jawapannya. Gerakan relatif di antara bola magnet di neodymium dan landasan logam kuprum menghasilkan arus aruhan. Rupanya bukan berkaitan dengan tarikan magnet. So gerakan tersebut produce induced current. Okay. And then what happen is the induced current, arus aruhan tersebut menghasilkan medan elektromagnet yang menghalang atau menentang gerakan bola tersebut daripada terus bergerak sehingga berhenti. So the induced current from electromagnetic field menghasilkan medan elektromagnet yang bertentangan dengan arah gerakan bola tersebut sehingga mana bola tersebut berhenti. Ni soalan baru Saya pun tak pernah tengok soalan yang bentuk macam ni Saya pun tak pernah jumpa lagi soalan macam gini. Alright. So next soalan tanya apa lagi? Satu magnet bar digerakkan ke arah satu gegelung dawai yang disambungkan kepada galvanometer. Okey, yang ni kita ada solenoid. Solenoid tu kita sambungkan kepada galvanometer. Ni galvanometer tau. Ada huruf G kat situ tu, mungkin tak nampak. Ni galvanometer. So magnet yang dimasukkan tu kutub utara. Kutub utara dimasukkan dalam solenoid. So nyatakan kekutuban pada A dan B. Okey. So disebabkan gerakan kita ni, kita nak bawa masuk ke dalam solenoid kutub utara, maka solenoid tak nak bagi masuk. Macam mana solenoid tak nak bagi masuk? Solenoid buat satu lagi kutub yang sama dengan magnet yang cuba masuk. So utara dengan utara kan berlawanan. Repulsion. Okey, repel. So yang ni utara, automatik hujung ni jadi selatan. So A adalah utara, B adalah selatan. Ini Lenz law lah kan. Alright, kemudian tunjukkan dengan menggunakan anak panah arah arus aruhan. Soalan suruh label the direction of induced current. Astaghfirullahalazim. Aku highlight yang tu. Kenapa kau nak pergi sana juga? Okey. Yang mengalir dalam konduktor. Tu yang pertama. Kemudian arah pesongan jarum galvanometer. Okey, jarum galvanometer tu terpesong ke arah mana? Alright, yang ni nak kena apply apa? Kita kena apply ni lah hukum genggaman tangan kanan right hand grip rule. Right hand grip rule. So berdasarkan kutub yang sudah pun kita tanda utara dan selatan tu, kita akan apply right hand grip rule. Macam mana cara dia? Kita akan genggam. Kita pastikan genggaman kita tu empat jari yang lain tu nampak, visible pada mata kita. Jangan terbalik. So utara, selatan. Baik, kita punya ibu jari mesti tunjuk arah utara. Ibu jari tunjuk arah utara. So maka ibu jari duduk belah kiri. Kiri kita pun genggam. Kita dapati genggaman kita tu, empat jari kita tu bergerak ke atas. Okey, betul tak? Tengok skema dulu. Okey, betul, bergerak ke atas. Genggaman kita tu pada arah atas. Maka kalau kita follow, semua gerakan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Yang ni pun ke atas. So dia pergi belakang, bermaksud yang ni ke sini, yang ni ke sini. Okay. Pesongan jarum galvanometer adalah berdasarkan pada arah elektron. So kalau arus pergi ke kanan, elektron pergi ke kiri, bertentangan.
So terpesong ke sebelah kiri. Tengok jawapan dia, terpesong sebelah kiri. Alright. D3. Apakah jenis arus aruhan yang dihasilkan apabila magnet tersebut digerakkan masuk dan keluar berulang kali? Okey, itu jawapan dia. Arus ulang alik. Kenapa kita panggil arus ulang alik? Kerana arus tu mengalir pada dua arah setiap mengalir pada arah yang berbeza pada setiap separuh kitaran. So mula-mula dia pergi belah sini, nanti awak tarik dia keluar, dia pergi belah sini pula. Dia lawan arah. So itu kita panggil alternating current. Dan 4, apakah yang akan berlaku kepada petunjuk galvanometer jika magnet bar tersebut pegun di dalam? So tadi kan kita gerakkan, maka berlakunya pemotongan medan magnet. Adalah induced EMF dan induced current. Tapi kalau kita bawa masuk, lepas tu kita diam je, magnet tu kita biarkan duduk dalam tu senyap-senyap, tak ada pemotongan, maka tidak ada induced EMF, tidak ada induced current, dan jarum galvanometer tidak terpesong. Okay, so petunjuk berada di pusat sifar, maksudnya jarumnya berada di tengah-tengah, tak terpesong. Itu jawapannya. Okay, next. Okay, seterusnya nombor 5. Rajah menunjukkan rajah skematik bagi rektifikasi gelombang yang mengandungi diod dan perintah yang disambungkan kepada bekalan kuasa yang sama. Okey, kita tengok dulu apa beza dia. So yang ni kita pakai 1 diod, yang ni pakai 4 diod. Kalau kita dah belajar kan, kita tahulah yang ni nama dia half wave rectification, yang ni full wave rectification. Rektifikasi gelombang penuh, rektifikasi gelombang separuh. Okey, lepas tu dia punya kita sedang buat satu proses kita panggil rektifikasi, iaitu menukarkan daripada AC kepada DC. Yang ni pun AC kepada DC. Cumanya bentuk output yang dapat untuk DC yang 5.1 tu macam ni. Dia tak ada bahagian bawah ni, kita dah buang dia. Okey, tapi untuk 5.2 bahagian bawah ni kita flip up, kita tolak dia naik atas. Tu bahasa mudah dia lah, bahasa kampung-kampung lah, tolak naik atas. Ni ada macam tu. Okey, apa soalan tanya? Fungsi diod membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Easy. Okey, B1, bandingkan jenis arus input. Okey, mana di input ni? Arus input dia sama ke tak sama ni? Sama kerana kedua-duanya menggunakan AC, arus ulang alik. B2. Mana B2? Bilangan diod. Yang ni pakai 2. Yang ni pakai 1, ini pakai 2. So jawapannya, yang ni pakai 1 diod, ini pakai 4 diod. Okey. Kemudian B3. Jenis rektifikasi yang ni saya dah beritahu tadi. 5.1 adalah rektifikasi jenis gelombang separuh, dan 5.2 jenis penuh, full wave rectification. Berdasarkan jawapan, nyatakan hubungan antara bilangan diod dan jenis rektifikasi. Kalau guna 1, kita panggil gelombang separuh. Okey, kalau guna 4, kita panggil gelombang penuh, rektifikasi gelombang penuh. Okey. Kemudian diod disongsangkan. Diod dalam rajah tadi tu kita songsangkan, dan sebuah kapasitor disambung selari. Kapasitor tahu dah kan, kalau banyak kali buat pasir kita dah tahu dah. Kalau dia soalan sebut kapasitor, maksudnya kita nak buat proses meratakan. Kita nak meratakan. Meratakan adalah smoothing, smoothing. So sekarang ni diod reverse, kemudian kita tambah kapasitor secara selari. Confirm lah meratakan. Baik, soalan suruh lukiskan surihan gelombang baharu. So yang ni pakai 1 diod saja, masih lagi half wave. Tapi kita letak kapasitor selari,
kita buat half wave rectification with smoothing, meratakan. Jadinya awak lukis dulu half wave, nanti kita lukis satu corak gelombang yang berbentuk ratakan. Cumanya tengok skema dia ni, cumanya kita bila diode disongsangkan, maka lukisan bagi jawapan ni adalah dalam bentuk yang songsang, iaitu berada di kawasan negatif. Tu kawasan negatif. Maka awak boleh lukis macam ni. Awak boleh lukis dulu yang bawah. Okay, kita tengok ni dia pakai amplitude 2, so awak pun kena pakai 2. Kita lukis, dia ambil apa, 1.5 ni macam okay lah, saya cubalah sebab songsang, maka kita akan lukis macam ni. Kita lukis ke bawah, kita pakai amplitude 2. Saya cuba yang semampu mungkin lah Saya pun pakai drawing pad je ni. Okay, so yang ni silap. Yang ni adalah full wave. So kalau half wave, okay, half wave kita cuma dapat macam ni. Ni half wave, jadi kosong. Ni kosong macam tu. Okay, tapi itu bukan jawapannya. Kalau kita dah pakai smoothing, kita ratakan waveform tu. So kita dapat yang biru ni, naik, lepas tu dia turun, naik, lepas tu dia turun, macam tu. So yang biru tu jawapan dia. Biru tu lah jawapannya. So kalau awak nak lukis juga yang merah tu, saya nasihatkan awak buat garis putus-putus lah. Boleh tak saya padam? Saya padam tu hilang tak? Hilang pula so yang ni kita buat garis putus-putus ni, sepatutnya yang merah tu. Okay, sebab tu lah dapat macam ni. Comel dia lukis tu. Okay, soalan tanya lagi. Tak ada dah. Tu je lah nombor 5 So tak ada ni jawapan. Kapasitor meratakan arus. Mungkin dia tanya apa fungsi kapasitor lah kot. Okay. Okay, next, nombor 6. Rajah menunjukkan 1 liter elektrik mengandungi 2 mentol X dan Y yang berbeza rintangan. Okay, so dekat sini kita ada bateri 9 volt, emitter, lepas tu ada rintangan untuk X, rintangan untuk Y. Betul lah, soalan kata dengan rintangan yang berbeza. Kita pun highlight kat situ supaya mata kita boleh alert kepada maklumat dalam soalan lah. Okey, dan sambungannya secara sesiri. Ni series ni sebelah-sebelah kan. Alright, apa soalan nak tanya? Apakah jenis sambungan? Okey, dah dapat dah tadi. Sesiri, sambungan sesiri atau series. Rajah 6, hitung bacaan emitter tersebut. Mana emitter? Ni emitter. Okey, emitter baca apa pelajar? Emitter membaca arus elektrik. Macam mana nak cari arus elektrik? Kita guna hukum Ohm, iaitu V sama dengan I darab dengan R. So untuk cari I, kita ambil V bahagi dengan R. Okey, V dah ada kan? V adalah 9. R kita? Sekarang ni kita ada R ni, R number 1 dengan R number 2. Mana satu nak ambil bubuh dalam ni? Jawapannya kita ambil gabungan kedua-duanya, a combination of both. So disebabkan dalam keadaan series, rintangan kita tambah direct. Okay, so V kita tadi 9 ke 6? 9 kita bahagi dengan hasil tambah 30 dan 15. So 9 bahagi 45. 9 bahagi 45 dapat 0.2 ampere. Jangan lupa unit dia. Okay, next. Dah siap bacaan emitter. Tentukan kadar pengaliran cas. Kadar pengaliran cas adalah kita pakai formula Q
Q bahagi dengan T sebab kadar kan, kadar pengaliran cas tu. So dalam unit coulomb per second, kadar pengaliran cas. Okey, bermaksud kita kena cari I jugalah. Q sama dengan IT kan. Betul lah macam tu. Okey. So kena cari jumlah cas dulu. Salah ni. Dalam second dalam second. Alright. Okay, so kita cuma convert saja. Tadi bacaan kita iaitu bacaan arus 0.2 apa tadi? 0.20 ampere. Okay, arus ni arus elektrik didefinisikan sebagai kadar pengaliran cas. So soalan tanya lagi sekali, tentukan kadar pengaliran cas, tapi kali ini dalam unit coulomb per second. So jawapan masih lagi 0.20. Kali ini tulis je unit dia dalam coulomb second negative 1, which is equivalent to ampere sebenarnya. Semua soalan nak awak faham yang maksud arus elektrik adalah kadar pengaliran cas. Sama. Okey, perhatikan mentol X dan Y dan bandingkan. Now bandingkan rintangan. Senang je banding rintangan. Rintangan X lebih besar dari Y. Kita tengok formula, kita tengok gambar ni kan. 30, 15. Okey, X lagi besar. Lagi bandingkan apa pula? Kecerahan mentol pun tengok rajah juga. Tengok sini. Siapa yang tak tahu lagi? Tolonglah. Ni functional line garis ni. Garis ni nampak ni panjang. Ini garis ni pendek. Okey, lukisan ni berfungsi tau. Lukisan ni ada maksud dia. Yang panjang-panjang maksudnya cerah, pendek-pendek maksudnya malap. So X lagi cerah dari Y. Lagi soalan tu banding apa? Kuasa yang dilesapkan. Kuasa yang dilesapkan. So jawapan dia masih lagi X lagi besar dari Y. Kenapa? Macam mana boleh dapat kuasa tu daripada sini? Kalau rintangan besar, maka kuasa yang dilesapkan juga besar. Mana dia punya apa dipanggil, bukti dia? Buktinya adalah power. Formula power is I square darab dengan R. Okey, I square darab dengan R. Kalau rintangan bertambah, maka power juga akan bertambah. Lagi banyak rintangan, lagi banyak kuasa yang dilesapkan. Okey, next. D. Berdasarkan jawapan anda, kaitkan hubungan antara kecerahan mentol dan rintangan. So kalau kita tengok, okey, semakin bertambah rintangan, semakin bertambah kecerahan. Kita tengok pada gambar ni lah ni. Ni kan rintangan besar. Ni rintangan besar, mentol cerah. Okey. Kemudian hubungan yang terakhir, soalan yang terakhir untuk nombor 6 ni adalah deduksikan hubungan antara rintangan mentol dengan kuasa yang lesap. Tadi dah beritahu dah kan, rintangan dengan kuasa. So semakin bertambah rintangan, semakin bertambah kuasa yang terlesap. Okey. So tengok jap berapa minit dah. 33 minit. Okey, bolehlah sambung soalan 7 Raja menunjukkan satu bongkar dengan indeks biasan 1.47. Ni nilai N. Berada dalam takungan minyak. Okey, minyak ni ada bongkar kaca, ada laser pen. Okey, minyak. Seterusnya, Raja 7.2 menunjukkan gambar Raja sinar bagi alur cahaya yang merambat dari minyak ke bongkah kaca. Okey, minyak ke bongkah kaca. Baik, soalan pertama, apakah dimaksudkan dengan indeks biasan? Biasan tu adalah nisbah sin sudut 7 terhadap sin sudut biasan. So kalau ikut formula, indeks biasan adalah nisbah. Nisbah tu maksudnya bahagi sin sudut 7. Sin sudut 7 adalah sin I kepada sin sudut bias, sin R. Ni maksud dia indeks biasan. Okey, seterusnya
Awak kena lengkapkan alur sinar cahaya apabila memasuki blok kaca tersebut. Okay. So macam mana kita boleh dapat jawapan ni? Mendekati normal. Okay. Kita tahu ada beza ketumpatan optik antara minyak dengan kaca. Kaca mempunyai ketumpatan optik yang lebih besar daripada minyak. Bermaksud nilai N untuk kaca juga lebih besar. So daripada ketumpatan optik rendah ke ketumpatan optik tinggi, maka cahaya dibiaskan mendekati garis normal. So garislah lurus mendekati garisan itu dengan garisan normal. Okay, refracted towards the normal line. Seterusnya, hitung nilai sudut biasan apabila indeks biasan blok kaca adalah 1.47. Sudut biasan ni apa? Sudut biasan adalah R. Okay, macam mana nak kira? So kita ada formula untuk indeks biasan, sin I bahagi sin R. Okay, kita dah ada nilai N, kita pun ganti N kita 1.47. Sin 35, mana dapat 35? Sudut 7. Meh kita tengok sudut 7 kita mana? Sudut 7 kita sudah diberi 35. Seterusnya, kita pun carilah sin R. Now dapat sin R ni, sin R sama dengan sin 35 bahagi 1.47. Lepas tu awak tekan shift, sin answer. Dapatlah sudut dia 22.9545 darjah. Okay, selesai pengiraan tu, kita tengok soalan D. Darjah menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk membuat helah silap mata agar rod kaca kelihatan hilang apabila diletakkan di belakang bikar. Okay. Seterusnya, kita tengok jadual diberikan menunjukkan ciri-ciri yang berbeza bagi susunan radas yang digunakan untuk menghasilkan silap mata tersebut. Dan ada 3 model PQR, rod 2 jenis, keluli dengan kaca, indeks biasan 2 bacaan, 147 dengan 145. Berdasarkan jadual, nyatakan ciri-ciri yang sesuai untuk membuatkan rod kaca hilang dari pandangan. Okey, apakah jenis rod kaca yang kita nak pakai? Jawapannya of course daripada material yang sama, iaitu juga kaca, kerana kaca tidak berwarna. Barulah tak nampak kan. Okey, kedua, indeks biasan minyak. Berapa nilai indeks biasan minyak yang kita nak pakai? Kita gunakan 1.47 kerana memerlukan kita memakai atau menggunakan minyak yang ketumpatan optiknya sama dengan apa satu gitu? Sama dengan kaca. Minyak ni ketumpatan optik dia kena sama dengan kaca, baru dia seamless, tak nampak. Hilang, as if hilang daripada pandangan, mempunyai ketumpatan optik yang sama dengan kaca. Macam tu. Okay, so the best answer adalah Q. Baik, untuk 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, kita sambung dalam bahagian yang seterusnya. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.